teruskan lagi dengan tajuk kita hari ini. Ustazah akan terangkan tajuk solat Jumaat Pendidikan Islam tahun 5. Okey, sila perhatikan slide yang telah Ustazah sediakan. Terlebih dahulu kita tengok apakah pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat dilakukan secara berjemaah dalam waktu solat zuhur pada hari Jumaat, dilakukan di masjid atau tempat-tempat yang telah ditetapkan, didahului dengan 2 khutbah. Okey, murid-murid perhatikan ada 6 perkara di sini. Ini adalah pengertian solat Jumaat yang lengkap. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apakah hukum solat Jumaat? Okey, hukum solat Jumaat ialah fardu ain ke atas setiap lelaki Muslim yang cukup syarat. Jadi apabila seseorang lelaki Muslim itu telah cukup syarat-syaratnya, maka hukumnya adalah fardu ain. Okey, fardu ain itu ialah wajib. Okey, sekarang kita tengok terdapat dalil solat Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat, maka bersegeralah pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Okey, ini adalah dalil fardu solat Jumaat. Okey, seterusnya sila perhatikan. Seterusnya syarat-syarat wajib solat Jumaat. Bila kita cerita pasal syarat wajib, dia mestilah atas diri individu tersebut. Okey, syarat yang pertama, mestilah orang Islam. Maka tidak wajib kepada orang yang bukan beragama Islam. Okey, yang kedua, baligh. Baligh bagi lelaki apabila mereka telah bermimpi. Okey, yang ketiga, berakal. Tidak wajib kepada orang yang gila. Orang yang berakal ialah orang yang sihat, yang boleh membezakan antara benda baik dengan benda yang buruk. Okey, seterusnya kita tengok syarat wajib solat Jumaat ialah lelaki. Okey, lelaki wajib. Kalau perempuan tidak wajib. Okey, yang seterusnya sihat tubuh badan. Jika seseorang tersebut pada hari Jumaat, dia orang yang tidak sihat pada hari tersebut, terlantar sakit, maka pada hari itu tidak wajib kepadanya untuk menunaikan solat Jumaat. Yang seterusnya ialah bermukim. Maksud bermukim ialah seseorang yang tinggal di sesuatu tempat secara tetap. Okey, jadi apabila dia tetap, bukan orang yang bermusafir. Lawan bermukim ialah bermusafir. Okey, jadi apabila dia bermukim di satu tempat, jadi dia wajib menunaikan solat Jumaat di tempat tersebut. Okey, seterusnya merdeka. Merdeka ini ialah bukan hamba. Okey, pada zaman Nabi dulu, mereka ada golongan hamba. Okey, sekiranya mereka telah merdeka, telah dibebaskan oleh tuannya, maka dia wajib menunaikan solat Jumaat. Tetapi pada masa sekarang tidak ada lagi istilah hamba. Semua lelaki yang cukup syarat, maka mereka wajib pergi menunaikan solat Jumaat. Okey, seterusnya saya nak kita tengok syarat-syarat sah. Okey, jangan keliru ya. Tadi Ustazah terangkan syarat-syarat wajib. Sekarang ni syarat-syarat sah solat Jumaat. Sama ada solat Jumaat tersebut sah atau tidak. Yang pertama, mestilah didirikan di tempat yang telah ditetapkan seperti masjid. Okey, jadi selalunya
tempat-tempat ataupun masjid-masjid yang telah ditetapkan ini, kalau di Malaysia selalunya ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam di kawasan tersebut. Okey, yang kedua, bilangan lelaki yang cukup syarat 40 orang, iaitu bilangan lelaki dewasa ataupun lelaki yang telah cukup syaratnya mestilah 40 orang. Sekiranya kurang daripada 40 orang, maka solat Jumaat tersebut tidak sah. Okey, faham ya? Yang ketiga, mestilah didirikan dalam waktu solat Zuhur. Tidak sah sekiranya solat Jumaat dilakukan dalam waktu Maghrib atau dilakukan dalam waktu Asar atau di waktu-waktu yang lain. Mestilah didirikan dalam waktu solat Zuhur. Seterusnya, secara berjemaah. Okey, mestilah secara berjemaah, barulah sah. Sekiranya dilakukan secara individu, maka solat Jumaat tersebut tidak sah. Yang seterusnya, tidak ada dua solat Jumaat pada satu tempat. Okey, ejaan sudah salah di sini ya. Tidak ada dua solat Jumaat pada satu tempat. Contoh, dekat satu tempat ada dua solat Jumaat. Okey. Tetapi perhatikan juga, sekiranya di kawasan tersebut ada ramai jemaah dan tempat tersebut telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam, maka boleh. Tetapi sekiranya kita sengaja mengada-ngadakan tempat yang baru, contohnya dekat tempat A, tempat B, okey, sini 40 orang, sini 40 orang, maka solat Jumaat tersebut tidak sah. Okey, seterusnya didahului dengan dua khutbah. Okey, sekiranya tidak ada khutbah, maka solat Jumaat tersebut tidak sah. Okey, Ustazah harap murid-murid dapat membezakan antara syarat-syarat wajib solat Jumaat dengan syarat-syarat sah solat Jumaat. Seterusnya kita tengok bagaimana cara niat solat Jumaat yang betul. Okey, murid-murid lelaki sila perhatikan, murid perempuan boleh belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya ialah usalli fardal jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Okey, kenapa makmuman? Kerana kita jadi makmum. Kita adalah makmum. Okey, maksudnya sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Usalli fardal Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita perhatikan ada amalan sunat sebelum Jumaat, sebelum melakukan solat Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang istimewa bagi orang Islam kerana banyak perkara-perkara besar yang berlaku pada hari Jumaat. Dan ada banyak juga amalan sunat. Amalan sunat ialah amalan yang jika kita lakukan, kita akan dapat pahala. Okey, tapi amalan ini hendaklah dilakukan pada hari Jumaat. Okey, di sini ada amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, yang pertama, mandi sunat Jumaat. Waktu pagi kita mandi dan niat sahaja aku mandi pagi Jumaat kerana Allah Ta'ala. Okey, Allah akan bagi pahala kepada kita. Okey, seterusnya sunat memotong kuku pada hari Jumaat. Yang ketiga, memakai pakaian yang elok dan bersih. Okey, ini untuk orang lelaki yang ingin pergi menunaikan solat Jumaat. Pakailah pakaian yang bersih, yang elok, yang sesuai untuk pergi solat Jumaat. Okay, seterusnya kita tengok amalan sunat yang lain ialah sebelum solat Jumaat memakai wangi-wangian. Okey. Yang ke 5,
datang awal ke masjid. Okey, datang awal ke masjid, bersedia untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, merupakan perkara sunat. Yang keenam, iktikaf di masjid. Maksud iktikaf ialah duduk di dalam masjid. Okey, dan kita melakukan amalan-amalan sunat semasa di dalam masjid. Okey, seterusnya, amalan sunat yang seterusnya ialah solat tahiyatul masjid. Okey, apabila sampai sahaja masuk ke dalam masjid, kita tak perlu duduk lagi, kita terus berdiri dan melakukan solat tahiyatul masjid. Solat menghormati masjid tersebut. Yang seterusnya, membaca Al-Quranul Karim. Okey, sementara kita menunggu khutbah belum disampaikan, okey, ambil Al-Quran dan membaca Al-Quran, itu adalah amalan sunat. Yang seterusnya, banyakkan berdoa dan berselawat ke atas Nabi. Okey, kita ada lagi iaitu perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah. Okey, anak-anak sila perhatikan kerana banyak yang melakukan kesilapan ketika orang membaca khutbah, jemaah-jemaah lain perlu beri perhatian supaya tidak melakukan perkara-perkara ini. Yang pertama, tak boleh bermain-main. Okey, dilarang bermain-main. Yang kedua, bercakap. Okey, bersembang antara satu sama lain, bersembang dengan jemaah kiri dan kanan. Okey, tak boleh, dilarang. Yang seterusnya, mengganggu jemaah lain. Tak boleh mengganggu jemaah lain. Berbagai cara boleh mengganggu jemaah lain. Antaranya, mungkin kita ajak dia bersembang sedangkan dia nak baca Quran, sedangkan dia nak berzikir. Okey, itu antara gangguan kepada jemaah lain. Yang keempat, lalai dan melakukan perkara yang sia-sia. Okey, ada banyak perkara yang sia-sia yang tidak digunakan, yang dilakukan semasa mendengar khutbah. Sepatutnya dengar khutbah kerana di dalam khutbah ada banyak nasihat-nasihat yang diberikan. Okey, contoh yang Ustazah boleh beri, mungkin semasa pergi solat Jumaat, ada jemaah yang bawa handphone. Jadi pada waktu tersebut dia tengok video ke, okey, dia baca WhatsApp ke, ataupun dia bersembang di grup ke. Okey, itu adalah perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah. Okey, jadi kita tengok seterusnya, hikmah solat Jumaat. Ada banyak hikmah. Hikmah ialah perkara baik yang ada selepas kita melakukan solat Jumaat. Yang pertama, boleh melatih diri untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah Allah. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan perasaan berkasih sayang antara jemaah. Apabila kita berkumpul sebelum dan semasa kita hendak menunaikan solat Jumaat, dia boleh merapatkan antara satu sama lain, hubungan sesama Islam. Yang ketiga, boleh melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Okey. Yang keempat, membersihkan jiwa daripada sifat mazmumah. Maksud sifat mazmumah ialah sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat yang keji. Jadi bila kita melakukan solat Jumaat, akan menimbulkan rasa baik, bersihkan jiwa seseorang itu. Yang kelima, membersihkan diri daripada dosa antara 2 hari Jumaat. Ini adalah hikmah yang sangat hebat, sangat besar, kerana Allah memberikan ganjaran bersih diri kita daripada dosa antara Jumaat yang pertama hingga Jumaat yang akan datang. Okey, yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Apabila berkumpulnya orang-orang Islam di sesuatu tempat, di masjid, betapa kita nampak ramainya jemaah ataupun ramainya umat Islam, nampak kesatuan itu dan umat Islam itu hebat. Okey, seterusnya kita tengok tajuk ni telah selesai. Ustazah harap penerangan Ustazah murid-murid faham.
Ustazah ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti pengajaran Ustazah pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk murid-murid semua. Dan sekiranya murid-murid klik subscribe, kita akan boleh berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.